Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk kita mendalami dan kita memahami dan juga kita menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita ambil hadis ataupun melalui pengajian kitab Mishkah Al-Masabih, iaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabrizi rahimahullahu ta'ala. Satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang diringkaskan daripada kitab-kitab Sunan Sittah, ya, daripada Muhammad Aiman Hakimi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga daripada Juridah Uthman, ya, bagi salam. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Ridwan kerana terus memberi peluang untuk kita meneruskan majlis ilmu dan kita menjayakan Taman Syurga pada pagi ini dan tanpa membuang masa. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang kerana sudi hadir dalam majlis ilmu alam maya ini. Alam maya apa, kita biasa berdepan dekat masjid face to face. Ada slide je, kita duduk dalam suasana beriktikaf di dalam masjid, beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat pahala, ya. Tapi tak apa, tak dapat beriktikaf, insya-Allah niat tu ada, kita dapat niat pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada pihak masjid dan begitu juga pada pihak tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir. InsyaAllah pada malam ini, pagi-pagi ini, kita akan sambung pengajian kitab hadis yang berkaitan dengan bab wuduk. Ya, pada hadis yang terakhir kita sama-sama bincangkan hadis yang ke-19 yang terakhir kita berhenti, yang mana berkenaan dengan bab hukum berwuduk itu sendiri, yang mana bab wajib wuduk. Jadi bab wajib wuduk kita dah cerita terangkan tentang kepentingan wuduk itu sendiri, ya, perkara yang boleh kita katakan batal ataupun tidak. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang terakhir menunjukkan bahawa dibolehkan kalau kita nak berwuduk, dan mana wuduk kita ni satu wuduk, kita nak mengerjakan solat lebih kurang dalam satu wuduk lebih banyak solat, iaitu 5 waktu. Baik, saya minta maaf, saya ada urusan sikit, saya nak apa, tutup kipas sekejap. Baik, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Minta maaf saya terpaksa berhenti sekejap sebab tutup kipas kat bilik saya ni bising. Kipas lama dia. Terpaksa buka yang satu lagi telah. Jadi hadis yang ke-19 cerita tentang Nabi SAW pernah solat satu wuduk dengan 5 kali solat. Maksudnya kalau ikut amalan yang biasa Nabi SAW lakukan, setiap kali nak solat fardu Nabi akan berwuduk, walaupun wuduk tak batal. Ya. Yang mana pada hadis-hadis yang lalu kita ada belajar juga, sesiapa yang berwuduk walaupun dalam keadaan bersuci, maka Allah bagi dia 10 pahala. Kelebihan orang yang memperbaharui wuduk, walaupun wuduknya tak batal, maka dia tetap juga bila nak solat, maka dia memperbaharui wuduknya, maka Allah bagi ganjaran yang besar kepadanya. Jadi
Hadis yang kita sebutkan tentang itu menunjukkan bahawa kita disunatkan memperbaharui wuduk. Dan tambahan pula, ya, amalan-amalan Nabi SAW itulah yang dikuatkan tentang sunnahnya amalan ini, sebab itu yang dilakukan oleh baginda SAW. Tetapi kadang-kadang ada juga Nabi SAW dia melakukan, ada pernah sekali, kadang-kadang ketika mana yang disebutkan pada hadis yang ke-19 menceritakan tentang Nabi pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi SAW pernah berwuduk ataupun Nabi pernah salat 5 waktu dengan satu wuduk. Apakah hikmahnya? Ya, sehingga kan Sayyidina Umar rasa pelik, dia kata, "Ya Rasulullah, laqad sana'ta al-yawma syai'an lam takun tasna'uhu." Dia kata, "Wahai Rasulullah, adakah saya lihat tuan hari ini buat apa yang tuan tak pernah buat sebelum ini?" Maksudnya Nabi kalau ikut sepanjang hayat Sayyidina Umar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak cerita rapatnya Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, maka dilihat Nabi kalau setiap kali nak salat fardu 5 waktu, Nabi akan memperbaharui wuduk. Itu sunnah. Itu sepakat mana-mana ulama pun kata macam tu. Ya, tapi tiba-tiba pada hari pembukaan kota Mekah, tak pernah Nabi buat, tiba-tiba Sayyidina Umar nampak Nabi buat macam tu. Maka Nabi kata, "Ya, aku sengaja buat macam tu." Maka ulama-ulama mengatakan bahawa kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi nak tunjukkan benda ini diharuskan, benda dibolehkan. Tapi lebih afdal kita memperbaharui wudu. Ya, maka tak adalah timbul isu orang kata membazir. Tidak membazir. Sebab apa? Pernah saya berpengalaman ada golongan warga emas, dia mempertikaikan kenapa kita ada wuduk mesti nak memperbaharui wuduk. Maka saya kata benda ni ialah sunnah. Dia kata, bukankah itu satu pembaziran? Kata bila sebut tentang pembaziran, dia subjektif. Bukan subjektif lah. Maksudnya kalau kita gunakan dengan etika yang betul, kita gunakan penggunaan air yang betul, maka ia tidak timbul, ia itu adalah membazir. Maka dia boleh dijana dengan begitu bijaksana. Macam Nabi SAW berwuduk dengan kadar kapasiti air 700 gram. Tak banyak. Ya, Nabi SAW ingat, setiap kali Nabi berwuduk air tak sampai 1 kilogram. Nampak? Betapa jimatnya Nabi SAW. Lebih kurang dalam sebesar gelas lah. Sebesar gelas yang besar tu, itulah yang Nabi SAW berwuduk. Kalau kita mungkin berwuduk lebih ataupun 2-3 baldi, nampak pembaziran. Kalau wuduk dalam erti kata method ataupun cara kita berwuduk, yes, membazir. Tapi kalau kita gunakan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh berhemah, maka tidak timbul isu. Lagipun, kalau kita nak mempertikaikan amalan memperbaharui wuduk ini satu benda yang tak baik, maka kita mempertikaikan amalan Nabi SAW. Kalau membazir, tepuk dada tanya iman, kita sendiri yang mengawal penggunaan air. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsi sikitlah, ada satu teknologi, ada seorang hamba Allah ni, dia hadiah kat saya ni satu. Saya kata bagus ni kalau pasang dekat masjid, kalau dekat surau masing-masing. Ini kita nak membantu arah menjimatkan air. Sebab apa? Pengalaman kita lah bila kita tengok dekat masjid dan surau ni, ya, maka dia ni pembaziran air tu yang teramat sangat. Ya. Jadi bila kita tekan bawah air keluar. Ni kalau tidak, bila kita tak tutup tu, air tu sentiasa keluar. Dan ketika mana kita basuh muka tu, air tu sentiasa keluar. Kita tidak manfaatkan. Tapi ada teknologi baru ni tuan-tuan. Kita tekan baru keluar air. Tadah, basuh muka. Tadah, baru kita basuh tangan kita. Maka pembaziran tu tak ada. Ada satu kajian, pakar daripada UKM mengatakan, dia buat kajian, ya, apabila dia buat kajian menggunakan teknologi ini, dia dapat menjimatkan hampir 80% air. Nampak? Dia menjimatkan 80% air. Itu baru seorang. Bayangkan kalau ramai menjimatkan 80% air, bagus. Ya, jadi tuan-tuan, kalau mana-mana lah, atau kalau pihak Masjid Ar-Ridwan berminat, boleh jumpa saya. Saya bukan orang tengah jadi ambil bisnis. Saya tak ada ambil untung. Saya bukan bisnes. Saya kenal dengan orang yang bisnes ni. Ya, commission tak ada. Saya tak ada ambil commission. Kalau dia nak bagi tu alhamdulillah lah. Cuma inisiatif saya suka untuk mempromosikan benda-benda yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati nikmat Allah dengan penuh bijaksana, dengan penuh berhikmah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak masuk hadis yang baru, hadis yang ke-20. Baik, ya.
وعن سويد عن سويد بن نعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بصهباء وهي أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita baca terjemahannya. Suaid bin An-Nu'man radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Khaybar, iaitu tahun pembukaan kota Khaybar. Sehinggalah mereka sampai di Sahba, iaitu kawasan yang paling rendah di Khaybar. Ya, Khaybar ni apa? Kisah satu tempat lah yang terletak dekat utara Arab Saudi. Saya tak sampai lagi, tapi ada kawan-kawan saya dah sampai. Kalau kita menyuruti sirah Nabi SAW, ada satu peperangan namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar ni berperang dengan beberapa kabilah Yahudi yang cuba nak menjatuhkan Islam. Dia sejarahnya panjang lah tuan-tuan. Dia ada cerita kalau kita buka dalam kisah sirah, yang mana golongan Yahudi ni mereka terancam apabila melihat umat Islam, ya, Rasulullah dan para sahabat mereka sudah mula menguasai semenanjung tanah Arab. Lebih-lebih lagi mereka melihat pembukaan kota Mekah di tangan orang Islam, iaitu Mekah tidak lagi menjadi negara kafir tapi sudah menjadi milik orang Islam ketika itu. Maka golongan Yahudi ni mereka merancang nak serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam supaya mereka kalah dan mereka tidak berjaya menguasai Jaziratul Arab ataupun semenanjung tanah Arab. Maka Nabi pun bila mendengar dapat wahyu daripada Allah perancangan Yahudi ini, maka Nabi SAW pun menyusun bala tentera, membawa tentera iaitu para sahabat radhiyallahu anhum pergi ke Khaybar, ke utara sana tu. Lebih kurang dalam berapa ratus kilometer. Ya, saya ingat nak pergi sebab saya di Mutawif, bawa orang pergi haji, pergi umrah, tapi tak pernah pergi lagi, tak ada rezeki. Ingat nak pergi, ya, tapi tak dapat disebabkan pandemik COVID-19 ni, maka terhalang lah, ya. Jadi Khaybar ni di tempat tinggi, ya, dan penempatan kaum Yahudi tu dia ada satu gunung yang tinggi, bukit yang tinggi tu ada kubu kuat kat situ. Mereka bertahan, dan asalnya mana-mana musuh yang cuba nak menerjah masuk ke kubu kaum Yahudi itu tak berjaya, tapi Islam berjaya dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepalai bala tentera ketika itu. Mereka kalah, ya. Jadi Nabi SAW berada di tempat paling rendah, maksudnya tempat yang datar, bukan tempat yang tinggi. Lalu baginda SAW mengerjakan salat asar. Ya. Maka bila Nabi SAW, kemudian baginda meminta bekalan makanan. Nabi minta lah, maksudnya waktu nak makan. Nabi pun manusia, perut Nabi SAW dah lapar, maka Nabi pun meminta makanan, sediakan makanan. Ya, lalu tidak dibawakan melainkan suik. Ya. Baik, Nabi SAW dihidangkan satu suik. Suik ni satu makanan lah. Makanan yang diperbuat daripada tepung. Tepung begitu juga dengan tamar. Macam kata orang tu dimasak. Tepung diuli, ya, campur dengan margarin, dan mungkin digoreng ataupun direbus, dimakan macam tu. Jadi itu satu makanan yang dinamakan sebagai makanan suik. Kalau kita tu terjemahkan suik tu macam jemput-jemput lah, tapi jemput-jemput ni goreng. Tapi cuma tak tahulah kan zaman Nabi tu dah ada minyak masak ke, tak tahulah, mungkin rebus ke, wallahu a'lam, ya. Lalu baginda SAW memerintahkan agar dihidang, maka dicampurkan makanan tersebut dengan air. Nabi pun ambil suik itu, Nabi curah dengan air. Nabi letak dalam mangkuk dan Nabi pun curah campurkan dengan air. Kemudian Nabi SAW makan dan kami pun ikut makan. Ya. Yang disebutkan bahawa Nabi SAW apabila dia campurkan makanan itu, makan tu jadi banyak. Asalnya makanan tu sedikit, maka dengan campur air itu makanan jadi banyak. Puas para sahabat dan Nabi SAW makan. Maka di sini menunjukkan tentang mukjizat Nabi SAW. Ya. Nabi makan yang asalnya makanan itu sedikit, tetapi dengan mukjizat Nabi campur air, makan itu jadi banyak. Maka sahabat Nabi makan dengan begitu kenyang. Ya. Ada juga kisah yang mana sebelum Nabi nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni satu tempat yang mana hampir berlakunya peperangan antara umat Islam dengan tentera Rom.
tapi tak jadi, mereka patah balik. Siapa patah balik? Tenterum, tak jadi nak berperang. Mungkin mereka takut dan sebagainya. Maka di situ ketika sampai dekat Tabuk ataupun hampir sampai kepada Tabuk, tetapi bekalan makanan hampir habis ataupun tinggal sedikit saja. Ya, sehingga kan kalau nak makan terpaksa sembelih kuda, terpaksa sembelih tunggangan yang ada ataupun sembelih camel ataupun unta. Jadi kalau disembelih lagi binatang tu, jadi kenderaan tak banyak lah. Dia akan menyusahkan perjalanan dan akan menyukarkan proses perjalanan perang itu sendiri. Maka Nabi SAW minta satu guni, satu beg. Nabi minta lebih-lebihan makanan tu, ada sebiji, 2 biji kurma tu kumpulkan. Ya, masa sampai kan makanan tak ada ketika itu, para sahabat lapar, dia ambil biji kurma, dia isap. Macam isap gula-gula. Lapar punya pasal makanan tak cukup. Sehingga kan ada sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak ada makanan. Kalau nak makanan, terpaksa sembelih kenderaan yang ada. Ya. Maka Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Rasulullah, apa kata gunakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, wahai Rasulullah. Kelebihan apa? Kelebihan mukjizat. Apa kata kalau kumpulkan makanan, maka dengan doa Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan itu jadi banyak. Maka Nabi pun mengambil inisiatif dan mengambil pandangan ataupun cadangan Sayyidina Umar. Maka Nabi kata, sesiapa ada makanan-makanan yang lebih, siapa ada makanan lebih, walaupun sebiji tamar sekalipun, ataupun ada tepung sekalipun, apa-apa saja, roti dan sebagainya, kumpulkan. Ya, maka semua ada, kumpulkan, masukkan ke dalam beg masing-masing. Kemudian Nabi suruh para sahabat beratur. Beribu-ribu sahabat beratur untuk tunggu giliran mereka mengambil makanan. Maka Nabi SAW masukkan tangan baginda yang mulia, Nabi seluk dan Nabi bagi makanan. Banyak Nabi bagi. Seorang-seorang. Ya, dan ajaibnya, mukjizat Nabi, makanan yang disaut oleh Nabi SAW dalam guni itu tak habis-habis. Beratuk sampai habis, dan dalam riwayat kata kami makan dengan sekenyang-kenyangnya. Wah, ini mukjizat Nabi SAW. Hadis sahih tak? Hadis sahih. Hadis yang tidak boleh diragukan. Bahkan mukjizat Nabi SAW termasuk dalam perbincangan ataupun salah satu bab berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau hadis itu berkaitan dengan mukjizat Nabi secara mutawatir, maka hukumnya kufur. Contoh mukjizat Nabi secara mutawatir, Isra' dan Mi'raj. Mutawatir. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis yang tak boleh disanggah. Sesiapa yang mengingkari Isra' dan Mi'raj, maka hukumnya kufur. Hukumnya kufur, jatuh murtad. Ya, tapi kalau yang mukjizat berdasarkan hadis ahad, dia tak jadi kufur, dia jadi ahli maksiat ataupun istilah yang lain dinamakan sebagai fasik. Itu dia. Jadi hadis yang Nabi ambil makanan, Nabi sauk dan Nabi bagi tak habis-habis tu, itu hadis riwayat Muslim ketika Nabi nak perang Tabuk. Itu mukjizat Nabi. Ya, itu hikmahnya. Maka tak perlulah nak sembelih unta, nak sembelih kuda yang ada sekarang ni. Sedangkan kalau nak sembelih lagi, makanan tak ada, nak pergi perang susah, nak naik kenderaan pun tak ada, susah dan sebagainya. Maka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah memberi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata kalau untuk golongan kafir ditunjukkan mukjizat Nabi untuk menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka terbuka hati untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan melihat mukjizat Nabi. Bagaimana pula dengan sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditunjukkan kepada mereka mukjizat Nabi, apa pentingnya, apa perlunya, sedangkan mereka sudah sedia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada agama Allah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama mengatakan mukjizat yang ditunjukkan di hadapan para sahabat, ya, sedangkan mereka sudah beriman, sebenarnya antara tujuan untuk menguatkan lagi iman di dalam hati-hati para sahabat. Mereka dah kuat, tapi dengan melihat mukjizat Nabi, bertambah kuatnya keimanan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka bersemangat untuk berjihad.
bersemangat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk mempertahankan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yakin kalau mereka mati mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kalau mati mereka yakin mereka akan diganjarkan syurga melalui mati syahid. Nampak? Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat tentang perkara ini, masya-Allah beruntungnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cerita sikit tentang Khaybar, cerita sikit tentang perang Tabuk, dan cerita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila dah makan, semua makan dah kenyang, setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat maghrib, ya. Lalu baginda berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur dan solat tanpa berwudu, ya. Jadi lepas makan kita disunatkan berkumur-kumur, bagus tu. Ya, apatah lagi sebelum solat kita disunatkan berkumur-kumur, maka kita tak disunatkan untuk berwuduk, ya. Meskipun ada hadis, ya tuan-tuan, sebelum ini Nabi selepas makan Nabi perintahkan supaya berwuduk. Apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau kita dah makan makanan yang dimasak. Ya, ada hadis Nabi SAW perintahkan, ya, perintahkan apabila sesiapa yang sudah makan makanan yang dimasak dengan api, maka berwuduklah. Jadi, sebelum itu, pada awal-awal Islam, ketika Nabi SAW dekat Madinah ataupun dekat Makkah, Nabi perintahkan para sahabat selepas makan makanan dimasak berwuduk. Berwuduk tu bahasa muka macam biasalah. Ya. Lama-kelamaan hukum itu sudah dimansuhkan. Sudah dimansuhkan. Ya, hadis ni hadis yang terakhir. Hadis yang awal itu, hadis yang pada awal dekat Madinah, lepas makan daging ke, yang walhasil masakan yang dimasak dengan api. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat berwuduk. Maka selepas itu pada tahun ke-6 ataupun tahun ke-7 Hijrah, iaitu terkemudian, maka Nabi memansuhkan hukum wajib berwuduk selepas makan. Ya, jadi hukum berwuduk dulu asalnya lepas makan berwuduk. Tetapi kali ini ditunjukkan dalam hadis, selepas makan Nabi tidak lagi berwuduk. Maksudnya, hukum yang awal dahulu yang mengatakan lepas makan mesti berwuduk sudah dimansuhkan, sudah dibatalkan. Ya. Maka Nabi SAW seolah-olah Nabi kata, lepas ni kalau makan masakan yang dimasak dengan api, ya, tak kira daging ke nasi ke apa-apalah kan, tak payah wuduk lagi dah. Cukup sekadar berkumur-kumur. Mungkin ada persoalan, ya, ada yang nak bertanya lah, dia kata, Ustaz, bagaimana kalau kita nak dapatkan, macam mana, Allah tersasul pula. Ya, kenapa, apa hikmahnya pada awal-awal Islam diwajibkan kita berwuduk selepas makan? Ya, sebab apa? Islam datang membawa syiar yang murni dan suci. Islam itu agama yang bersih, ya. Islam itu agama yang murni, yang mana disebutkan dalam hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, yang disebutkan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Disebutkan bahawa Nabi SAW itu suci dan Allah sukakan kebersihan. Jadi masyarakat jahiliah mereka ni hidup dengan penuh kekotoran. Sehingga masuk tandas pun tak jaga adab-adab masuk tandas. Sehingga kan kalau mereka masuk tandas, lepas buang air tak cebok dengan betul, tak istinja dengan betul. Ya, kekotoran hidup mereka ni penuh dengan kekotoran. Maka Islam datang membawa satu syiar bahawa hidup ini perlu bersih. Sedangkan Allah sukakan kebersihan. Maka Nabi kata, untuk mendidik masyarakat Islam supaya mereka dah terbiasa dengan kebersihan, maka lepas makan benda-benda yang berminyak, benda yang berkuah, Nabi kata berwuduk. Berwuduk. Supaya apa? Mereka dah terbiasa dengan kebersihan. Lepas makan saja mereka berkumur-kumur, mereka berwuduk automatik, muka pun dibasuh, tangan pun basuh. Alang-alang basuh anggota wuduk sekali. Jadi apabila minda masyarakat Islam ketika itu, mereka sudah terima, mereka sudah biasa dengan hidup kebersihan, maksudnya mereka sudah boleh berubah dari satu tahap yang kurang baik kepada lebih baik. Maka bila kedudukan mereka sudah berada dalam keadaan baik, maka insya-Allah selepas itu dimansuhkan hukum tu. Nampak? Jadi bila masyarakat dah stabil, dah faham erti kebersihan, maka mereka tidak diperlukan lagi untuk kewajipan berwuduk selepas makan makanan yang dimasak dengan api. Sebab apa? Dah establish. Mereka dah faham
So bila dah faham, mereka dah faham dan mereka dah tahu ini adat yang mesti dihidupkan, tak perlu diwajibkan lagi. Maka hukum tu sudah dimansuh dan dipadamkan dan dibawa hukum yang lebih mudah. Nampak? Islam itu memudahkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, tidaklah kami memansuhkan sesuatu hukum ataupun kami luputkan dia. Ya, melainkan kami datang yang lebih baik ataupun yang seumpama dengannya. Ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak kami mansuhkan. Maksudnya wujudnya hukum nasih wa mansuh, iaitu pemansuhan hukum lama. Dulu arak tu halal, boleh minum. Lepas tu tak boleh minum ketika nak salat, kemudian diharamkan seterusnya berperingkat-peringkat. Ya, kenapa? Sebab untuk memberi hukum, untuk memberi satu pendidikan ataupun frasa pendidikan itu sendiri. Dan kedua antara lain untuk memudahkan. Nampak? Kalau dulu lepas makan kena berwuduk, kan susah. Bayangkan, selepas makan tengah hari kena berwuduk. Lepas makan keripap kena berwuduk. Kan susah sikit. Tapi itulah proses pentarbiahan yang dilakukan oleh baginda SAW ke atas para sahabat. Tetapi kini tidak lagi. Sebab apa? Sudah dimasukkan hukum itu. Cukup lepas makan, sebelum kita salat, kita berkumur-kumur sahaja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada soalan boleh tanya. Sama ada soalan berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini ataupun apa-apa soalan. Ya, ada soalan daripada Puan Salmah SJ. Salam Ustaz, buku Mishkah boleh dibeli kat mana? Buku Mishkah Al-Masabih ni kitab yang tebal. Ya, yang ada kat saya sekarang ni tak ada terjemahan. Terjemahan tak tahu nak cari ada tak pustaka-pustaka yang jual kitab-kitab terjemahan, iaitu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Tirmizi ini dan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu setakat ni saya tak jumpa lagi, tuan-tuan, ya. Cuma ini hadis Mishkah Al-Masabih ni saya sendiri yang terjemahkan. Bukan saya ambil daripada mana-mana. Ya, saya sendiri terjemahkan. Dan insya-Allah nanti kalau ada masa selepas saya dah lengkap terjemahan bab wuduk ni, saya akan kongsikan pada tuan-tuan dalam grup nanti insya-Allah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habis berbincang pada hadis yang ke-20, kita masuk hadis yang ke-21, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-21, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rihin. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak perlu wuduk melainkan suara, yakni kentut atau bau. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Baik, jelas ini antara salah satu perkara yang mewajibkan wuduk kalau kita nak mengerjakan salat. Nabi kata tidak perlu wuduk. Ini disebutkan salah satu perkara yang membatalkan wuduk, iaitu apabila terkentut. Bila terkentut, Nabi kata batal apabila keluar suara. Kunyi, perot bunyi dia kan, itu kentut. Ataupun yang tak ada suara tapi ada bau. Ya. Jadi dalam hadis ni cerita, kalau kita nak salat, bila sudah terkentut, sama ada kentut itu berbunyi ataupun tidak berbunyi, maka wajib berwuduk. Itu dia. Ya. Dari sini juga ulama mengatakan apa-apa saja yang keluar daripada dubur. Katakanlah kita tengah duduk, tiba-tiba keluar darah dekat punggung kita. Contohnya apa? Disebabkan buasir. Ya. Darah keluar, waliyadzubillah, minta-minta kita dijauhkan daripada penyakit kronik. Ya, darah keluar pun batal juga. Angin batal, apatah lagi kalau objek ataupun benda yang nampaklah benda yang boleh dirasa. Ya, kalau angin tu tak boleh dirasa tapi boleh dibau. Ya, ataupun keluar batu dekat punggung ke, keluar siling ke, tetap dikira membatalkan wuduk itu sendiri. Ya, maka dia kena bersihkan kalau keluar darah. Kalau kentut tak payah nak basuh. Kalau terkentut keluar najis cair itu, dia wajib bersihkanlah. Dia bersihkan, berwuduk dan salat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga wanita bertanya bagaimana kalau faraj ataupun qubul wanita yang keluar angin. Ya. Kita tak tahulah, kalau perempuan dia tahulah rasa dia macam mana. Sudah tentu kalau memang pasti angin tu keluar daripada dalam lubang ataupun dalam batin faraj wanita, maka hukumnya sama seperti kentut, batal wuduknya, maka mestilah dia berwuduk. Ya,
Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini juga mengatakan kalau keluar angin dengan secara yakin, macam mana dengar suara ataupun terasa angin tu keluar, maka barulah batal wuduk. Pasal apa? Ini berkait rapat dengan hadis Nabi SAW sebut ni. Hadis yang ke-18 kita bincang. Nabi kata, jika seseorang mendapati sesuatu dalam perutnya, dia kata perut dia macam berangin, lalu dia kata dia muskil sama ada angin keluar ataupun tidak. Dia tak yakin. Keluar tak keluar? Angin tu keluar tak keluar? Ya, maka jangan sesekali dia keluar daripada masjid. Was-was ataupun syak wasangka tidak membatalkan ibadah. Sehinggalah dia betul-betul mendengar kentut atau mendengar bunyi kentut ataupun menghidu bahunya. Maksudnya, tak dengar bunyi kentut tapi terasa angin tu keluar macam mana. Lega semacam je rasanya. Itu barulah batal. Tapi kalau was-was tidak membatalkan wuduk sama sekali, ini sudah kita bincangkan pada perbincangan yang lalu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membuang masa, kita masuk hadis yang ke-22, bab berkaitan dengan wajib-wajib wuduk. Baik, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madhi faqala minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu, rawahu Tirmizi. Disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air madhi. Ya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuduk dari sebab air madhi dan mandi dari sebab air mani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kemuskilan yang diajukan oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa dia muskil? Nabi kata kalau keluar air mani, idza ra'atil ma'a faghtasil. Nabi kata apabila kamu lihat air mani itu keluar, ya, air mani yang melekit tu, maka wajib mandi. Maka bila keluar air mazi pula dia muskil, dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau air mazi ni wajib mandi ke sama dengan air mani ataupun hanya berwuduk sama seperti keluar air kencing? Maka Nabi kata air mazi tak sama hukumnya seperti air mani. Air mazi hanya wajib berwuduk sahaja dan air mani hanya wajib mandi. Itu dua berbeza. Air mazi sama hukum seperti air kencing. Kalau lepas buang air kencing, kita berwuduk. Tapi sebelum berwuduk tu, basuh kemaluan dulu. Sama juga dengan air mazi. Kalau kita terasa air mazi tu terkeluar daripada kemaluan kita, dalam riwayat Nabi perintah Sayyidina Ali supaya basuh kemaluannya. Basuh keluar kemaluan yang kena air mazi itu, kemudian berwuduk. Sama juga dengan air kencing, lepas kita buang air kecil, wajib istibra', wajib kita membersihkan kemaluan ataupun dalam istilah bahasa kita namanya cebok. Kalau tidak hukumnya haram. Kalau lepas keluar air mazi, lepas keluar air kencing, kita tak cebok, kita biarkan macam tu saja, maka dekat dalam alam kubur, dia akan diseksa dengan seteruk-teruknya. So, ulama' kata, lepas buang air tak cebok, ataupun lepas keluar air mani tak cebok, dia sudah melakukan salah satu daripada dosa-dosa besar. Sebab apa? Nabi kata, benda tu simple, tapi Nabi kata, benda kata syai'un kabir, benda tu besar. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada soalan daripada Faizal Jeff daripada hadis 19, 20 dan 21. Adakah memperbaharui wuduk itu adalah lebih afdal? Yes. Jawapannya betul dan tepat. Ya. Baik, antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya, banyak dalil yang mana Nabi suka memperbaharui wuduk walaupun wuduk masih lagi tak batal. Hadis yang ke-9, hadis yang lain yang mana disebutkan, tuan-tuan boleh baca terjemahannya. Saya terpaksa, bukan apalah, saya suka ulang balik untuk nampak dalilnya supaya jelas. Ya, apa kata Sayyidina Umar dalam hadis? Dia kata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah, Nabi mengerjakan solat. Ya, mengerjakan solawat, salat 5 waktu. Terjemahan saya ni kurang tepat, minta maaf. Mengerjakan solat dengan satu wuduk. Kalau kita terjemahkan macam ni. Tak maaf, masa sikit. Kalau nak lebih jelas lagi, nampak? Ini terjemahan tepat. Minta maaf. Ya. Baik,
Dia kata salat salawat, iaitu Nabi mengerjakan salat-salat. Dia datangkan dalam bentuk apa, bukan plural, ya, dalam bentuk jamak. Nampak tu, Nabi mengerjakan salat fardu dengan satu wuduk saja, ya. Buktinya kalau kebiasaan Nabi ni memang selalu memperbaharui wuduk, sehingga Sayyidina Umar heran. Dia kata, wahai Rasulullah, Tuan telah melakukan sesuatu pada hari ini yang belum pernah Tuan lakukan sebelum ini. Nampak? Maksudnya apa? Sebelum ini Nabi tak pernah solat satu wuduk, solat 5 waktu dengan satu wuduk. Nabi tak pernah lakukan. Tiba-tiba Sayyidina Umar tengok, pelik hari ni. Biasa Nabi SAW kalau solat, setiap kali nak solat fardu, Nabi memperbaharui wuduk. Tapi hari ni pula Nabi tak memperbaharui wuduk. Subuh sampai isyak satu wuduk saja. Ini dalil menunjukkan bahawa Nabi secara kebiasaan, Nabi memang suka memperbaharui wuduk. Maka setiap kebiasaan ataupun perkara yang sering Nabi lakukan, itu yang afdal kita ikut. Yang jarang-jarang diharuskan, tak disunatkan. Boleh nak buat, tidak berdosa dan tidak makruh, tetapi yang Nabi sering lakukan itu yang lebih afdal. Maka moga-moga dapat menjawab persoalan Encik Faizal Jeff bahawa tak disangkal lagi, ya, kalau kita sebut dalam kitab-kitab fiqh menjelaskan bahawa disunatkan kita memperbaharui wuduk setiap kali kalau kita nak solat, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dah bincangkan perbincangan hadis yang ke-22 ini tentang apabila air mazi ini tak perlu nak kita berwuduk, mandi wujud, cukup berwuduk, basuh kemaluan. Ya, manakala air mani dia tidak perlu, dia tak sah dengan wuduk. Dia kena mandi junub ataupun mandi wajib. Ya. Baik, hadis yang ke-22 ini juga menyatakan bahawa, dalil menyatakan bahawa air mazi ini adalah najis. Ya. Air mazi hukumnya najis. Sebab apa? Dalam riwayat lain, Nabi perintahkan Sayyidina Ali sebelum berwuduk basuh kemaluan setelah keluar air mazi. Ya. Sayyidina Ali kata dia sering keluar air mazi, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi kata basuh kemaluan kemudian berwuduk. Maksudnya Nabi perintahkan Sayyidina Ali membasuh kemaluan. Ini bermakna air mazi itu adalah najis. Kalau tak najis, kenapa Nabi tak suruh basuh? Ya tak? Manakala air mani ada hadis lain yang mana kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, air mani tidak bernajis. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Ketika mana Nabi SAW bangun waktu subuh nak tidur, Sayyidah Aisyah mendapati pada pakaian Nabi, pada jubah Nabi itu ada air mani yang kering melekat pada pakaian Nabi SAW. Ya, air mani yang melekat pada pakaian Nabi SAW. Maka Sayyidah Aisyah, dia ambil jari dia, dia kikis. Dia tak basuh. Dia kikis. Dan Nabi pakai jubah tu dan Nabi terus pergi semayang. Nabi tak basuh. Kalau air mani tu najis, kenapa Nabi tak kisah Sayyidah Aisyah tak basuh, dia kikis saja. Nampak? Ya, jadi dalil di atas mazhab Syafi'i mengatakan air mani tidak najis. Dan antara dalil lain yang mengatakan bahawa kita ni berasal daripada air mani. Asal kejadian yang terawal sekali daripada tanah itu Allah jadikan ke atas Nabi Adam AS. Tapi bila sebut kita pula, furuknya pula, dia punya branch kita ni daripada persenyawaan, daripada air mani. Air mani ibu dan bapa kita, tuan-tuan. Maka kalaulah air mani itu najis, maka kita ni tercipta daripada najis lah. Maksudnya jin lebih mulia daripada kita. Betul tak? Jin tercipta bukan daripada najis. Kalau itu syaitan lebih mulia daripada kita. Syaitan tercipta daripada api. Sama dengan jin. Maksudnya bukan tercipta daripada asal yang najis. Betul tak? Ya, jadi kita ni lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah muliakan dengan kita menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada 15 minit lagi. Baik, daripada Puan Syarifah Norima. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah bacaan doa selepas wuduk seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini doa ni, kalau siapa yang ikut kelas saya dekat Masjid Ar-Ridwan ataupun yang ikut secara online ataupun secara fizikal, hadis ni kita sudah bincangkan. Kita sudah bincangkan dan kita sudah nyatakan. Baik, tak apalah.
sebab alang-alang mereka dah bertanya, elok jugalah kalau saya lampirkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW selepas berwudu. Yang mana hadis ni? Baik, insya-Allah kita ambil masa sedikit. Saya nak kena cari sikit. Ni dia. Tu dia, dah jumpa dah. Ya. Baik, hadis ke-8. Kita dah lalulah hadis ke-8, yang mana tak apalah kita baca terjemahan terus. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni snap lah. Kalau ada tu boleh snap dekat handset. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada setiap seorang daripada kamu berwuduk lalu menyempurnakan ia, kemudian berkata, iaitu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek saja bacaan dia. Ya, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada. Melainkan akan dibuka untuknya 8 pintu-pintu syurga, yang mana dia masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Hadis riwayat Muslim. Nampak? Lepas saja berwuduk dengan sempurna, syarat, rukun, sunat-sunatnya dihidupkan, makruh ditinggalkan, ya, itu syarat pertama. Bukan wuduk asal boleh saja. Maka lepas tu kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tak angkat tangan pun tak apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Melainkan kalau dia istiqamah buat hari-hari, melainkan akan dibuka pintu-pintu syurga untuk dia. Masuklah mana-mana yang dia mahu. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Dan ada satu lagi doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong dari golongan-golongan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan yang bersuci. Jadi macam mana? Dua riwayat. Satu riwayat pendek dan satu lagi riwayat yang panjang sikit. Macam mana riwayat yang pendek? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis riwayat Muslim. Manakala hadis riwayat Imam Tirmizi, iaitu yang dibacakan, diajarkan dalam riwayat itu, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini yang ditambah. Pendek saja. Kalau ini kita amalkan setiap kali berwuduk, kita baca doa ni, insya-Allah dekat akhirat mudah jalan kita nak masuk syurga Allah. Ke-8 pintu syurga dibuka, nak masuk mana satu, masuk sini, masuk itu, silakan, no problem. Ya, moga-moga dapat membantu untuk kita menjawab persoalan yang diajukan oleh Puan Syarifah Nurima. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ada soalan lagi? Baik. Okey, daripada Ghafur, Encik Ghafur Rahman. Assalamualaikum Ustaz, semoga sihat selalu. InsyaAllah sentiasa diberi kekuatan untuk mengajar kami. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama, dan sokongan tuan-tuan jugalah membuatkan saya semangat. Kalau tanpa sokongan orang yang hadir, tanpa sokongan yang konsisten dengan kelas saya pun tak ada semangat. Tapi dengan semangat tuan-tuan lah saya pun jadi semangat. Ya, apatah lagi yang bersoal tanya tu lagilah membuat saya semangat. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau seseorang berbadan besar, waktu sujud terasa angin keluar dari belakang, cuma tak pasti sama ada angin tu keluar dari dubur atau cuma angin yang terperangkap antara dua daging punggung. Macam mana Ustaz? Baik, selagi mana tak yakin tidak batal. Ya, asasnya kaedah, pegang betul-betul kaedahnya, selagi mana tak yakin. Selagi mana was-was tidak membatalkan. Soalan sangat cantik, dia kata badan bertubuh besar. Jangan kata bertubuh besar, badan yang kurus pun. Macam saya ni bertubuh besar. Ya, tapi kadang-kadang kita bila tutup, dia sebab angin ni jenis keluar dua jenis. Pertama memang keluar daripada lubang dubur. Satu lagi dia keluar daripada lipatan tu, dia terperangkap. Ya. Tapi kalau kita yakin keluar daripada lipatan, of course tidak batal.
Tapi kalau kita was-was sama ada datang daripada lubang dubur ataupun angin terperangkap daripada lipatan itu, maka ikut hukum asal tidak batal. Ya, sebab apa? Kaedah senang saja. Tuan-tuan pegang simpan betul-betul, was-was tidak membatalkan ibadat. Macam tadi kan, angin ni keluar daripada lubang dubur ataupun keluar daripada lipatan daging tu. So, yakin tak yakin ni? Dia tak yakin. Perkara yang membatalkan wuduk, kaedahnya mesti yakin. Tuan-tuan kalau masuk mahkamah pun nak bawa evidence pun mesti yakin. Tidak boleh ada kekeliruan ataupun tidak ada syak wasangka. Nampak? So, kaedahnya selagi mana was-was, selagi itu tidak membatalkan wuduk. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ya. Moga-moga dapat menjawab persoalan. Kalau ada soalan boleh ditanya lagi, lebih kurang ada 10 minit. Ya, saya diamanahkan selama sejam untuk meneruskan pengajian. Kita baca hadis yang terakhir sementara kita tunggu soalan. Kalau ada soalan lain. Saya kalau ada tanya soalan ni saya semangat. Ya, kalau soalan fiqh ni memang semangat kita nak tanya lah kan. Ya, sebab minat dan kepakaran kita. Bukan pakar lah, kita dah biasa dengan mengajar hadis, mengajar fiqh ni. Jadi insyaAllah niatnya untuk membantu masyarakat. Saya nak bantu, nak bagi duit, tak ada duit. Nak tolong orang bisnes, tak ada modal nak bagi. Betul tak? Tapi ada ilmu, itulah yang boleh saya jadikan bahan bakti kepada masyarakat agar ia menjadi amal jariah untuk saya. Baik, kita baca hadis yang terakhir. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Darimi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat ialah bersuci, tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya ialah salam. Apa makna dia? Kunci solat. Maksudnya kalau kita tak ada kunci, tak boleh nak masuk pintu. Tak boleh masuk rumah, betul tak? Kena pecahkan pintu. Rugilah. So, kita pecahkan pintu tu, nak kena ganti, mahal pula tu. Ya, kena ada kunci. Maksudnya, kunci solat itu adalah wuduk. Iaitu punca solat itu diterima, syarat sah wuduk itu, yang solat itu nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dia berwuduk. Kalau dia berhadas kecil, batal wuduknya, dia wajib berwuduk. Ya, kalau tidak Allah tak akan terima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Disebutkan bahawa tidak sah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima solat setiap seorang di antara kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. So, tak ada wuduk, solat macam mana punya khusyuk sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis yang lain yang pernah kita bacakan sebelum ini, yang mana la tuqbalu salatu bighairi tuhur wala sadaqatun, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghululin. Nabi SAW kata, ya, sesungguhnya salat tidak terima tanpa bersuci. Kalau tak bersuci tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sedekah yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencuri, kita sedekah pada orang lain, tidak akan diterima. Ya, sia-sia tuan-tuan. Harta yang kita curi, harta yang dapat daripada sumber haram, bukan milik kita. Wajib pulang kepada orang lain. Apatah lagi kita nak kena sedekah pada orang lain, lagilah tak sah. Dan disebutkan tahrimnya adalah takbir. Tahrim apa? Takbiratul ihram. Tahrim ni maksudnya kalau catat tu tuan-tuan, tahrimnya iaitu bukan tarhim masjid tu, tarhim Allah sebelum subuh tu kan, itu tarhim bukan tahrim. Tahrim ni iaitu takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihramnya adalah takbir. Maksudnya kenapa dinamakan tahrim? Tahrim maksudnya diharamkan dari segi bahasa. Nampak? Dari segi istilah tahrim maksudnya apa? Iaitu diharamkan bagi mereka yang solat untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Itu maksudnya tahrim. Maksudnya takbiratul ihram. Apabila dia bertakbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar dengan sebut dan angkat tangan, ihram itu mengharamkan. Takbir itu menunjukkan bila dia dah Allahu Akbar, takbir saja diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Ya. Tak boleh paling daripada kiblat, ya. Kalau berdiri mampu, tak boleh duduk dan sebagainya. Maka ini tahrim. Maksudnya
Takbir itu Allah, maksudnya kita dah start diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Itu maksudnya takbiratul ihram. Dan tahlilnya adalah salam. Tahlil ni bukan baca tahlil kat surau tu. Baca surau kat tahlil malam Jumaat tu baguslah, alhamdulillah. Ya. Tapi tahlil ni maksudnya dihalalkan, maksudnya dengan salam. Bila diharamkan daripada perbuatan yang membatalkan solat, start takbir, bila salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi benda yang diharamkan, tak boleh bercakap, tak boleh minum, tak boleh bergerak, macam-macam lagi lah perkara yang membatalkan salat, ya, maka bila salam dihalalkan. Masuk tahlil apa? Dihalalkan perbuatan yang membatalkan salat dengan salam. Nampak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kalau kita lihat ini perbincangan bahawa pengajaran daripada hadis yang ke-23 ini kita dapati bahawa solat tak sah tanpa wuduk. Kalau kita berhadas kecil, wajib berwuduk. Kalau kita berhadas besar, wajib mandi junub. Ya, baik. Diharamkan melakukan perkara solat dan perkara-perkara yang membatalkan solat bermula daripada takbiratul ihram sampai salam haram. Kalau kita buat, batal solat. Ya. Kalau kita sengaja lakukan, hukumnya berdosa. Nama pun sudah diharamkan. Ya, dan menunjukkan bahawa kita bebas daripada ikatan perbuatan haram dalam solat itu dilepaskan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti disebutkan. Ya. Baik, habis hadis yang ke-23. Kita baca soalan yang terakhir. Assalamualaikum daripada Izan Mu'ti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak wanita baca surah masa solat ketika keluar suara tapi hanya dengar telinga sendiri? Ya. Ya, so, dia dengar telinga sendiri ni, dengar kita seorang saja. Ya. Ya, tak payah nak perlu sampai orang sebelah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sampai orang sana pun dengar, sampai imam pun dengar. Jangan macam tu sekali. Ya. Kalau 4 rukun ni, takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, ya, tahiyat akhir, dan begitu juga salam. 4 ni, 4 kena suara itu didengar telinga. Yang lain sunat. Ya. Imam Nawawi kata 4 ni mesti Allahu Akbar. Kalau tak dengar telinga kita, tak sah. Baca Fatihah, tak dengar telinga kita, tak sah. Ya. Salam, tahiyat akhir pun sama juga. Tapi kalau surah, tasbih ketika rukuk, tasbih ketika sujud, bacaan tahmid ketika i'tidal, begitu juga bacaan doa ketika itu disunatkan baca sampai dengar kat telinga kita. Slow-slow saja. Subhanallah walhamdulillah. Cukup, tak payah kuat-kuat. Ni sampai orang sebelah dengar, ya. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya dah tinggi suara tak dengar. Dia bukan masalah tak dengar, tapi masalahnya sebab bunyi bising kipas, bunyi itulah, bunyi ni, bunyi aircon, kadang-kadang dia menghalang bunyi kereta dan sebagainya. So, dia tak semesti dengar, tapi kalau ada gangguan sekeliling, cukup kita rasa-rasa suara yang kita keluarkan ini sudah cukup didengari. Cuma sekarang tak dengar pasal apa? Bunyi kipas, bunyi apa, bunyi aircon ke, bunyi bas, kebetulan surau tepi jalan dan sebagainya. Ya. Jadi kata guru kami, Syekh Muhammad Al-Wasabi rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wasabi, ulama daripada Yaman, ya, saya belajar fiqh Syafi'i dengan dia, talaki dengan dia. Dia kata macam mana kita nak tahu suara itu didengari oleh telinga kita? Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita rasa tangan kita ni getaran dada kita. Cuba bismillahirrahmanirrahim. Cuba berbisik sikit je. Dengar getaran? Tak dengar. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, dengar tak getaran dia? Kalau dada kita terasa getar macam tu, getaran dia ada, maksudnya suara kita dah dengar. Ya, ni masalah kadang-kadang bunyi keliling bising dia lagi kuat, Allah mengganggu orang sembahyang. Cukup praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada kita ni, kita rasa, atau pegang jantung kita ni, terasa getarannya. Itu sudah membadai. Cukup membadai, tuan-tuan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh tak wanita yang ada soalan, ini soalan last ni terakhir dah sebab dah tutup majlis dah habis dah. InsyaAllah kalau ada soalan nanti kita akan buka pada minggu hadapan. Ya. Boleh tak wanita yang sedang dalam hadas berwuduk untuk lindungi diri dari gangguan makhluk halus? Ya. Wanita yang dalam keadaan yang berhadas, mereka kalau berwuduk sia-sia, tak sah. Ya, tidak sah dan tidak dikira sebagai pahala. Ya, kalau nak lindungi daripada makhluk halus, senang saja berzikir. Zikir, selawat, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwa sami'. Zikir. Ya, auzubillah. Cukup itu. Ya. Jadi zikir, ya, dan ataupun baca ayat kursi dan 3 kul dengan niat zikir. Bukan niat baca Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i boleh baca surah-surah, ya, boleh baca ayat kursi dengan niat zikir. Ya. Tapi lebih afdal kalau baca cukup yang Nabi ajar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa samiul alim. Dalam internet banyak, 3 hari pagi, 3 hari petang akan diselamatkan daripada segala gangguan, segala bala bencana. Antara cara lain untuk mengelakkan daripada gangguan, ya, selepas solat subuh, duduk secara tetap, duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk dalam keadaan yang kaki tahiyat akhir tu jangan bersila, iaitu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nampak? Dan maghrib pun buat sama. So Nabi kata siapa yang selepas salam dalam keadaannya duduk tahiyat akhir kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia akan dibela, akan terjaga daripada perkara-perkara yang dibenci. Nampak tu? So, lepas subuh baca 10 kali. Dalam keadaan duduk tahiyat akhir, dan lepas maghrib. Lepas subuh baca tu 10 kali, kita akan dijaga daripada malapetaka, daripada apa gangguan sampai waktu petang. Lepas salat maghrib pula, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali dalam keadaan duduk tahiyat akhir, maka kita akan dijaga daripada perkara-perkara yang tidak diingini sampai besok subuh. Nampak tu? Ya, tapi kalau dalam keadaan haid, ustaz, tak boleh nak baca. Baca saja la ilaha illallah. Lepas subuh saja tak boleh semayang, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan maghrib pun macam tu juga. Ya, jadi tak perlu nak berwuduk wanita yang dalam keadaan yang haid, sia-sia, sebab apa? Tak sah dan tidak diterima dan tidak mengangkat hadas. Tapi kalau sekadar untuk menyejukkan badan, tidak menjadi masalah, hukumnya dibolehkan saja. Wallahu taala alam. Ya. Baik, jadi setakat itu sajalah. Lebih kurang dah hampir lebih sejam jugalah, ataupun tepat-tepat sejam. Jadi insya-Allah, maka kalau ialah soalan-soalan tu nanti insya-Allah lah saya akan cuba jawab nanti pada minggu hadapan. Kalau ada apa-apa soalan, ataupun bolehlah follow FB saya ataupun page FB saya, Dr. Syed Shahrizal bin Agil. Itu insya-Allah ada banyak persoalan-persoalan fiqh yang saya jawab dan saya sharekan dekat page saya ataupun dekat FB personal saya. Boleh follow lah kalau berminat. Ya, dan situ juga saya ada buat perkongsian ilmu dan sebagainya. Wallahu taala alam. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada pihak Masjid Ar-Ridwan dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi setia mendengar ceramah saya pada pagi ini. Semoga kita diberi rahmat dan tuan-tuan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dan mendapat rahmah dan barakah kesempatan ini. Kalau ada soalan ni, minta maaf saya tak dapat jawab semua, simpan untuk minggu depan. Ya, untuk minggu depan, untuk minggu keempat. Ini minggu kedua, minggu keempat ada kuliah lain insya-Allah. Ya, kumpul soalan insya-Allah. Kalau banyak soalan, kita insya-Allah kita akan jawab semampu mungkin. Wallahu taala alam. Yang baik hanya daripada Allah, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi.